Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallahi taqullah. Tuan-tuan sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya. Kita masih lagi dapat menunaikan pengabdian kepadanya dan kita terus mencari keredaannya lagi, menyambung kembali kuliah maghrib kita yang membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita petik daripada kitab Tafsir Al-Munir oleh almarhum Dr. Wabah Az-Zuhaili. Kita masih lagi menyambung tafsir pada juzuk yang kelima, surah yang keempat, surah An-Nisa. Pada minggu lepas kita masuk pada ayat 92 surah An-Nisa dan masih lagi kita menyambung pada ayat yang ke-92 ini sebagai ulangan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 92 ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'a فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Panjang ayat 92. Kita dah masuk pada awal tafsir ayat ini dengan mengambil pengajaran daripada asbabun nuzul. Pengertian ayat ini sebagai ulangan pada siri yang lepas kita dah mula. Wa ma kana lil mu'min an yaqtula mu'mina. Dan tidak patut bagi seorang yang beriman itu membunuh seorang yang beriman. Seorang yang beriman bunuh orang beriman yang lain. Memang tidak patut. Illa kecuali kerana tersalah, tidak sengaja. Orang mukmin ni tak sengaja, baru ada pengampunan di situ, baru ada kemaafan, baru ada terlepas daripada hukuman yang qat'i, iaitu qisas. Kemudian pada ayat itu juga, sesiapa membunuh seorang yang beriman kerana tersalah ini, tersalah, tak sengaja tadilah, hendaklah apa yang dia perlu buat, memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, membayar tebusan serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga si mati yang terbunuh itu, kecuali illa, ada lagi kecuali, kecuali jika mereka, yakni keluarga si mati yang terbunuh itu,
menolak ataupun membebaskan pembayaran, dia boleh redha, tak apalah, dia tak terima. Bukan senang nak dapat macam tu kan. Jika dia pula si yang terbunuh itu daripada kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maknanya yang terbunuh itu memusuhi, bermusuh dengan orang yang membunuh tak sengaja, tapi beriman, maka hendaklah si pembunuh tadi memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh itu daripada orang bukan Islam, minal kafirin, yang ada perjanjian damai, ada perjanjian damai, walaupun minal kafirin tadi, tapi ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, kepada keluarga si mati, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Begitu sekali, Kemudian kalau kita terus lagi pada ayat ini, apabila ayat ini menyatakan faman lam yajid fasiyam syahraini mutatabi'aini, maka hendaklah, maknanya sesiapa tidak mendapatkan hamba sahaya lah, tak ada, dia tak ada hamba sahaya, dia pun tak boleh nak beli hamba sahaya. Kalau tak ada macam mana, maka hendaklah si pembunuh tadi berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubatan ilallah, sebagai dia bertaubat. Kita ingat puasa 2 bulan berturut-turut ni kafarah kerana bersetubuh di bulan Ramadan saja. Yang itu kita faham benar, sebab tak sanggup kalau terkono 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Kalau hari yang ke-59 terbatal, ulang balik, bukan ulang sehari tu, ulang semula. Jadi bila nak habis 2 bulan, kita fahamlah yang itu. Tapi ni membunuh ni, rupanya ada ketetapan. Jadi bila kita tengok kepada ayat Al-Quran dan tafsir, baru kita tahu, ada. Berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai apa? Itulah usaha taubatnya kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui, aliman hakimah, Maha bijaksana. Kemudian pada ayat yang ke-93, wa may yaqtul mu'minan muta'amida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima, ni pada ayat An-Nisa. Pada surah lain pun ada macam ni juga. Surah Al-Fath, inna fatahna laka fataham mubina, ada juga ayat macam ni yang di ujung ni. Sekiranya ataupun sesiapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, pada ayat 93 tu, maka balasannya ialah neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Allah sangat murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang sangat besar. Azaban azima ni maknanya sangat perit, azab yang besar. Baik, pada minggu lepas saya jelaskan tentang asbabun nuzul pada ayat 92. Berlaku peristiwa pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Ibnu Jarir ada menyebut, Ibnu Jarir dia ambil daripada riwayat Ikrimah bahawa Haris bin Yazid daripada Bani Amir bin Lu'ay, dia bersama dengan Abu Jahal telah menyiksa siapa? Ayyash bin Abu Rabi'ah. Ini masa dia musyrik lah.
Kemudian Ayyash ni dia masuk Islam, dia ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi selepas dia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, Ayyash yang disiksa oleh Haris dan juga Abu Jahal ni, masa mereka musyrik ni, Abu Jahal mati dalam keadaan musyrik, tapi Haris ni dia masuk Islam. Jadi Ayyash ternampak Haris di tempat bernama Harrah, maka Ayyash pun ambil pedang dia tetak Haris. Sebab apa? Kenangan yang tak boleh dilupakan menyiksa dia. Padahal kawan tu beriman, dia tak tahu. Tu peristiwa tu. Maka dia pun bila tahu kawan ni bila dah mati, kawan tu ada bagi tahu, kenapa kau bunuh orang mukmin? Dia pun terkejut. Lantas dia pergi berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab dia menyangka Haris masih kufur kepada Allah, masih musyrik. Bila bertemu dengan Nabi, dia minta penyelesaian daripada Nabi. Maka di keadaan inilah ayat ini turun. Ayat 90 ni pun turun. Maknanya malaikat menyampaikan ayat ni, kalau dah jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tu berdasarkan peristiwa. Jadi ayat 92 kerana ini. Jadi Dr. Abbas Zuhaili mentafsirkan ayat ini dengan panjang lebar berdasarkan kepada panduan-panduan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya sebut pada siri yang lepas, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dinyatakan riwayat Ibnu Mas'ud bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah darah seseorang itu halal dibunuh jika dia telah mengucapkan apa, kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, illa bi ihda thalathin, kecuali pada 3 perkara. An-nafsu bin nafsi, wathibu zani, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. 3 perkara je boleh bunuh. Pertama, qisas, kerana apa orang tu membunuh, baru boleh bunuh. Yang keduanya, apabila orang yang pernah berkahwin ini berzina, disebut al-thayyibu zani. Al-thayyibu ni bila diterjemahkan jadi janda. Kenapa sebut janda je, apa duda tak sebut? Kita kan sebab janda ni ramai orang minat, kata, daripada duda ni kan. Tapi bukan bermakna kalau duda tu dia tak kono juga. Dan ketiganya, at-tariku lidinihi ni, al-mufariqu li jama'ati ni, yang murtad, keluar daripada jamaahnya, keluar daripada jamaah sebagai seorang muslim, murtad. Itu 3 ni je boleh bunuh. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah pula daripada Ibnu Umar. Ibnu Majah mengambil riwayat daripada Ibnu Umar. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, man a'ana ala qatli muslim, sesiapa membantu orang lain untuk membunuh seorang muslim lagi mukmin, walaupun dengan setengah kata, bi syatri kalimah, dia tolong tu dengan menyebut perkataan saja, walaupun perkataan tu setengah saja daripada banyak perkataan dia sebut tu. Ja'a yaumal qiyamati maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Nabi menyebut sesiapa yang membantu orang lain ini untuk membunuh seorang muslim lagi mukmin ni walaupun dengan setengah kata, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di antara kedua matanya, di tengah-tengah tu kalimah apa, orang yang tidak mungkin mendapat rahmat Allah. Ayisun min rahmatillah, tak mungkin ini mendapat rahmat Allah, melainkan dia bertaubat tadi, ada rezeki lah boleh dapat. Begitu sekali kesalahan membunuh orang mukmin. Ada tanda tengah-tengah ni,
pasti tidak mendapat rahmat Allah, jauh daripada rahmat Allah. Maknanya Dr. Abbas Zuhaili mentafsirkan ayat ini dengan menjelaskan dengan tak patutnya kita membunuh orang lain ni, lebih-lebih orang beriman. Wa ma kana li mu'min an yuqtula mu'minan illa khata'a. Tak patut. Bila tak patut tu maknanya bunyi cakap kita tu bila tak patut tu macam ringan bona. Tapi pada orang Arab ni memang tak patut, salah besar. Jadi itu ketetapan yang Nabi sebut dalam hadis baginda. Malah dalam riwayat Imam Baihaqi pun ada dari Bara' bin Azib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lazawalu ad-dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin mu'minin." Menurut pandangan Allah, sesungguhnya kehilangan seluruh dunia masih lebih baik daripada membunuh seorang lelaki mukmin. Ini saya sebut minggu lepas sebagai ulangan hadis-hadis ini. Pada Allah ini, kalau mati seluruh manusia pun atas dunia ni, itu lebih baik daripada mati seorang mukmin yang dibunuh. Ruginya mukmin ni kalau dibunuh. Lebih baik semua mati manusia ni. Macam tu sekali. Yang ni taraf. Bila kita beriman ini, kemuliaan kita begitu sekali. Sebab itu dengan ketetapan-ketetapan Nabi ini, almarhum Dr. Abbas Zuhaili menjelaskan tak bolehnya membunuh ini. Jadi kalau tersalah bunuh tadi seperti mana pengertian ayat, bila tersalah tadi kerana apa? Tersalah adalah kerana dia terlupa. Maka hukuman yang dijatuhkan orang yang melakukan pembunuhan tersalah ni ada dua, iaitu dia membayar harta tebusan yang diberikan kepada keluarga yang dah terbunuh itu. Kewajipan pertama apa dia? Membebaskan hamba mukmin yang merupakan tebusan kerana telah melakukan dosa besar pada masa itu. Tapi sekarang tak ada lagi dah hamba, tak ada. Maka sekarang digantikan dengan nilai ataupun istilah diat, denda, mata wang. Hamba dulu berharga, nak dapat hamba dulu beli dengan harga, dengan nilai, keluar harta. Jadi maknanya hari ni dah tak ada hamba, mana pula nak dicari hamba, sebab dah tak ada, hukum dah mansuh. Sistem perhambaan ini sudah mansuh. Sekarang ni semua bergaji, bibi kita ambil pun bergaji. Jangan kau dia hamba abdi, kau hamba abdi aku, jadi layan aku. Layan aku macam suami kata. Dulu boleh, sekarang tak boleh. Takut dia pandai-pandai letak hukum. Kenapa pak saya kena melayan bapa? Engkau hamba aku kata kan. Itu bukan hamba. Jadi itu yang ganti dengan nilai mata wang. Maka ketetapan itu pada pihak berkuasa. Kalau Imam Syafi'i kembali kepada pihak berkuasa, macam sistem sekarang kita ni, ketetapannya mahkamah syariah. Dan memanglah keadaan sekarang ni mahkamah syariah kita tak ada peruntukan hukuman mati ni. Tak ada, walaupun hukum syariah tu ada, tapi sebab tak ada peruntukan. Kita janganlah kata kita salah. Kenapa tak buat hukum? Sebab proses dia tu kena ikut proses undang-undang. Nak ubah ni kena ikut proses undang-undang. Kena apa? Kena bahas di parlimen ataupun di Dewan Undangan Negeri. Lepas tu kalau Dewan Undangan Negeri lulus pun, dia tak boleh mengatasi perlembagaan. Jadi nak ubah macam mana? Perkara perlembagaan tu pun kalau nak ubah mesti lebih daripada 2/3 ataupun 2/3 parlimen mengatakan nak ubah undang-undang berkaitan dengan pembunuhan terhadap orang Islam, balasan dia mesti kisos mati. Kalau setuju yang itu ahli parlimen, barulah boleh.
Jadi janganlah kata wah kita ni tak buat, macam mana nak buat? Sebab terikat dengan peruntukan perlembagaan begitu. Jadi memang tak ada lah sekarang ni. Ya, macam mana minta pun dekat hakim, saya nak hukum Islam berjalan atas saya. Tak boleh. Hakim akan kata saya tidak ada peruntukan undang-undang itu. Yang ada apa? Ya? Tak ada lagi pun lah kisah sini ada dalam mahkamah syariah. Ya? Sebab tak ada peruntukan itu. Ya? Dia akhirnya pergi mahkamah sivil. Ya? Jadi kenalah maknanya satu perjuangan dalam kalangan masyarakat Muslim kita. Kalau tidak kena faham betul hukum ni, ya? Kena faham, lepas tu kena bagi orang faham macam mana cara dia. Kita tak boleh cara dengan melakukan keganasan nak undang-undang Islam kita dengan cara merusuh, dengan cara apa? Bangun memberontak. Bukan itu cara. Itu pun tidak syar'i. Nabi tak pernah dalam dakwahnya memberontak. Peperangan itu apabila musuh yang menyerang, yang nak bunuh apa semua, barulah mempertahankan. Ambil pendekatan mempertahankan. Lepas tu bila perang, maknanya atas mempertahankan Islam. Jadi tak ada Nabi mengugut mereka dengan paksaan menerima Islam. Semuanya dengan seruan, ya? Seruan dan contoh teladan. Imam Ahmad meriwayatkan, ya? Jadi maknanya perbuatan membunuh itu dosa besar, tuan-tuan, dosa besar. Sebab itulah sebelum riwayat Imam Ahmad ini, Dr. Abbas Zuhaili menyatakan yang pertama tadi, bila berlaku pembunuhan yang tak sengaja ni, bebaskan hamba yang mukmin juga, ya, sebab dia dah buat dosa besar, ya, kehilangan nyawa walaupun tidak sengaja. Syarat untuk melaksanakan kewajipan ini, pertama, hamba yang nak dibebaskan itu mesti mukmin. Tak boleh musyrik. Tak boleh dia pula hamba walaupun dia Muslim tapi dia sentiasa melakukan dosa. Orang yang sentiasa melakukan dosa sehingga dapat diletakkan satu pengiktirafan bahawa dia tidak menunjukkan keimanan. Jadi tak boleh pilih. Itu pada zaman itulah, ya. Jadi begitulah nilai dia, ya, untuk bertaubat daripada kesalahan membunuh tidak sengaja, ya. Jadi maknanya mukmin melainkan sudah diusahakan. Tak ada mukmin ni, tak ada hamba mukmin, tak ada, maka beralihlah kepada minal kafirin. Tapi bila ada mukmin ini tiba-tiba ndak juga minal kafirin, senang katakan, tak boleh, dia tidak sah. Ini baru maknanya dikira sah apabila seorang budak yang seorang hamba yang mukmin, ya. Sebab itu Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abdullah bin Abdullah, daripada seorang lelaki dalam kalangan sahabat golongan Ansar, orang Madinah, bahawa ia membawa seorang hamba perempuan yang berkulit hitam lalu mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku berkewajipan untuk membebaskan seorang hamba mukmin. Maka aku meminta pendapat engkau jika engkau menganggap bahawa hamba perempuan ini seorang mukmin, maka aku akan membebaskannya." Maka baginda pun bertanya kepada budak itu ataupun hamba itu, ya, "Apakah engkau mengetahui bahawa tidak ada Tuhan selain Allah?" Maka dia jawab, "Ya, na'am ya Rasulullah." Baginda tanya lagi, "Apakah engkau mengakui bahawa aku ini adalah utusan Allah?" Maka budak tu jawab ataupun hamba itu jawab, "Ya, na'am."
Kemudian Nabi tanya lagi, apakah engkau percaya adanya hari kebangkitan setelah kematian? Sama juga hamba perempuan ini kata na'am, ya benar kan? Lalu Nabi pun menyatakan kepada para sahabat dalam kalangan Ansar itu, maka bebaskanlah hamba perempuan ini. Di sini kisah ini berdasarkan hadis yang sahih. Maknanya dibebaskan hamba yang mukmin. Sebab Nabi tanya, kau yakin tak, kau percaya tak ada Allah? Allah itu ialah Tuhan, tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Bila dia kata ya, Tuhan ialah Allah, tak ada yang lain, itu dah ada iman dah tu. Sebab itu iman kita ini jangan sama sekali kita menafikan kewujudan Allah. Jangan tak percaya. Jangan pula kita menggandingkan ataupun kita sekutukan Allah dengan kuasa yang lain. Kita kata Allah berkuasa tapi sama juga ada kuasa lain, tak boleh. Ataupun kita banyak Tuhan, tak boleh lah. Sebab ada masyarakat kita ni yang terselewing akidahnya, percaya sampai macam tu. Aku ni selagi tak nampak Tuhan, aku tak percaya. Dia nak dengan mata kepala nampak. Nabi Musa dah merayu dengan Allah, nak tengok satu zat saja. Cerita itu masyhur. Nabi Musa bermunajat dekat Bukit Tursina tu, minta tunjuklah satu zat kekuasaan. Nak tengok sangat, tapi sebab yang minta ni ialah Rasul yang Allah lantik. Allah dah kata tak boleh, engkau tak mampu. Merayu juga. Tapi Allah ni bila dengan Rasul, ihsannya ada. Baiklah, nak tengok sangat, hanya zat cahaya sahaja. Bukit Tursina yang asalnya puncak dia itu tinggi, pecah, hancur. Itu yang rendah aja sekarang ni. Sekarang ni rendah. Kenapa? Hanya zat cahaya yang memancar. Dan Nabi Musa diriwayatkan terpelanting jauh, langsung dia bertaubat, aku tak nak minta lagi dah. Jadi Rasul pun tak berdaya nak melihat begitu. Tiba-tiba kita selagi tak nampak depan mata macam mana rahman Allah, saya tak percaya, katakan. Itu maknanya akidah kita yang rosak. Rosak akidah itu. Baik, bunyi pula, saya tak silent. Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, ataupun dalam bukan saja dalam kitab Muwatta' Imam Malik, Imam Syafi'i dalam musnadnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dan juga Imam Nasa'i dalam kitab sunannya, Sunan Sittah. Ini semua imam-imam besar hadis ni menyatakan riwayat daripada siapa? Muawiyah bin Al-Hakam, bahawa ketika sahabat Ansar membawa hamba perempuan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada hamba perempuan tadi, di manakah Allah? Maka hamba tu jawab, kat atas, kat langit, dia kata. Makna dia meletakkan Allah itu tinggi, padahal Allah tidak bertempat di langit tu. Tapi dia nak menunjukkan bahawa keyakinan dia, Allah itu berada di tempat yang tinggi. Langit tu terlalu tinggi, tak terjangkau akal fikiran kita, kemampuan kita macam mana nak pergi jumpa kau, nak tengok pun tak nampak. Bukanlah dia meletakkan bahawa Allah itu dia duduk di langit, Allah itu bertempat. Tak ada. Keyakinan dia, Allah itu tempatnya terlalu tinggi, maka itu je yang dia nampak kat atas langit, kata. Kemudian baginda bertanya, aku ni siapa? Ini dalam riwayat yang banyak ni. Muwatta' ada, Musnad Imam Syafi'i ada, Musnad Imam Ahmad Hanbal ada, Imam Hanbali, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i. Kemudian bila Nabi tanya, aku ni siapa?
Maka dijawab oleh hamba perempuan ini, utusan Allah, dia kata. Rasulullah, dia mengakui Nabi ini utusan Allah. Maka Nabi pun berkata kepada sahabat Ansar, bebaskan hamba perempuan ini, kerana dia seorang mukmin. Jadi prasyarat mukmin ni yakin Allah dengan sifat-sifat dia, dan Nabi ini Rasulullah. Kalau kita percaya hanya Allah saja, lepas tu Nabi ni kita kata tak percaya pesuruh Allah, maka batal iman kita, boleh batal. Itu yang pertama yang dikatakan apa? Bebaskan hamba mukmin. Mukmin tu macam mana? Itulah tadi Dr. Obaz Zuhaili tafsirkan daripada ayat. Yang keduanya, Dr. Obaz Zuhaili kata, bila membunuh tak sengaja ni, bebaskan hamba mukmin yang tadi. Yang kedua ni apa? Membayar diat, harta sebagai ganti rugi kepada keluarga yang kehilangan orang yang terbunuh itu. Ini diat. Sekarang boleh diamalkan sebab dah tak ada sistem hamba kan. Sekarang ini bolehlah diamalkan. Nak bebaskan hamba tak ada. Maka disebut dalam hadis bahawa harta tebusan itu apa ketika itu? 100 ekor unta. Tak ada seekor dah. Tersalah bunuh, tak sengaja tadi, diatnya 100 ekor unta. Jadi maknanya kena carilah 100 ekor unta. Mungkinlah di padang pasir memang banyaklah unta, tak ada masalah. Tapi berapa sekor? Pada masa itu katalah harga dia sekian-sekian, kata mampu, kata 100 ekor, ganti 100 ekor unta. Itu nilai dia. Malah dinyatakan juga dalam riwayat hadis itu, jika yang terbunuh itu adalah seorang perempuan, maka harta tebusan yang dibayarnya adalah separuh daripada harta tebusan yang harus dibayar jika terbunuh itu seorang lelaki ketika itu. Kerana apa? Kerana si terbunuh ni, kalau orang yang terbunuh ni lelaki, dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada keluarga. Semasa dia hidup, dia ini menanggung keluarga. Itu sebabnya ketika itu berbanding dengan perempuan, dia ditanggung. Jadi sekarang macam mana? Boleh ke macam itu? Itu kita kena serah kepada hakim. Hakim. Tapi lah undang-undang itu pun tak berjalan, kecuali pada sivil ada. Sivil ni maknanya hukuman dia hukuman mati, gantung, penjara seumur hidup, kan? Ataupun penjara dalam tempoh tertentu. Tapi yang pertama memang hukuman mati juga, tapi gantung lah. Malah Abu Daud dan An-Nasa'i, beberapa ulama lain meriwayatkan daripada Amr bin Hazm bahawa baginda Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Yaman. Apa isi surat dia kepada penduduk Yaman? Sesiapa membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat Islam, maka ia harus diqisas, bunuh juga, kecuali jika keluarga yang terbunuh itu memaafkannya. Kata Nabi, sesungguhnya lagi, kata Nabi, dalam setiap jiwa terdapat diat. Setiap jiwa ini ada diat tebusan. Berupa apa? 100 ekor unta. Ni dalil kata 100 ekor unta ni. 100 ekor unta. Kemudian dalam surat yang sama juga disebut, adapun orang yang memiliki emas, ia membayar tebusan berupa 1000 dinar. Pada masa itu. Sekarang 1000 dinar tak tahulah berapa. Mata wang yang menguntungkan ni dinar sebenarnya. Kalau orang Islam sepatutnya berkuasa di dunia ni menggunakan nilai mata wang dinar, tapi kita dikuasai nilai mata wang dolar. Sebab itu kita pun teruk bila nilai pertukaran ni kita
$1 tu kita sampai RM4 lebih kan. Dulu masa zaman Malaysia dulu, zaman Tuan Dr. Mahathir masa Perdana Menteri ke berapa dulu tu kan, dia ikat dengan RM3.80 tak boleh bergerak-gerak dululah kan. Sekarang tak dapat nak duit macam tu. Dulu orang suka dapat duit Malaysia ni, nilai dia tinggi. Sekarang tak apa nak hendak pula dah. Itu ya, bila terikat dengan dolar ni, itu orang ekonomi dia faham lah. Jadi bayangkan nilai kalau seseorang itu memiliki emas, berapa diat dia tu? 1,000 dinar. Jadi dibayar harta itu ya. Kenapa harta itu sesuatu yang dimiliki, berharga? Sebab itu orang yang memiliki emas tadi membayar tebusan berupa 1,000 dinar. Orang yang memiliki perak pula akan membayar dengan nilai 10,000 dirham. Itu pada mazhab Hanafi, atau 12,000 dirham jumhur para ulama. 12,000 dirham, mata wang yang kedua selepas dinar, dirham. P. Ramlee lama dah guna dah ni, 40 penyamun apa ke kan tu, Ibrahim Pendik Sarjan tu, 1 dirham lah, 2 dirham lah. Lama dah P. Ramlee perkenalkan. Bagus juga idea P. Ramlee ni, walaupun ya, pelakon ke apa, tapi idea tu nak memperkenalkan dirham, dinar tu cerita lawak saja kan. Begitu sekali dia dah kaji dulu ya. Kemudian apa lagi kupasan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili ini ya, maknanya kalau dinar tadi 1,000 dinar, kalau dirham tadi ada khilaf ya, sama ada 10 ataupun 12. Dirham tadi 10 ataupun 12 kan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata orang yang memiliki emas ataupun perak cukup diminta membayar tebusan dengan emas atau peraknya seharga dengan 100 ekor unta. Pada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kata nilai tebusan itu, nilai mata wang itu tadi, maknanya boleh dengan nilai emas ataupun perak sama harga dengan 100 ekor unta. Boleh. Berapa? Dengan 100 ekor unta tu berapa? Mungkin lebih 1,000 dinar. 1,000 dinar telah ditetapkan, tapi Imam Syafi'i kata boleh mengikut harga 100 ekor unta. Harga unta mungkin berubah-ubah. Dia boleh pilih, kalau dia ada emas dengan perak, dia boleh pilih nak bayar dengan dinar emas ataupun nak bayar dengan dirham perak. Tapi ikut harga unta. Jadi tak bolehlah maknanya kalau 1,000 dinar, rupa 1,000 dinar tu baru 80 ekor unta. Tak boleh lah. Perak pula tentulah lebih lagi. Angkanya tu nampak lebih banyak lah, sebab nilai dia lebih rendah. Emas lebih tinggi daripada perak. Jadi Islam ni daripada zaman Rasulullah lagi dah ada unsur-unsur ekonomi berbentuk nilai mata wang. Dinar, dirham ada. Jadi nilai mata wang ni penting untuk ekonomi. Sebab tu orang Islam dia kena bangun segala apa sumber-sumber yang ada pada orang Islam ni. Pembangunan ekonomi, pembangunan tanah dan sebagainya kena bangunkan. Sebab dah lama ada sistem-sistem mata wang ini. Masuk Isyak tuan-tuan. Sebelum kita tutup, masih lagi tafsir pada ayat 92, penjelasan. Tebusan berupa 100 ekor unta dibagi menjadi 5 bahagian. Ini penjelasan dia. Imam Ahmad dan para ulama lain meriwayatkan bahawa Ibnu Mas'ud, dia berkata baginda Rasulullah SAW telah menetapkan bahawa 100 ekor unta yang dijadikan sebagai apa tadi? Tebusan untuk membayar ni tadi atas pembunuhan tersalah ini terdiri daripada 20 ekor jenis apa? Dia ada istilah dia.
bintu Makhad, 20 ekor unta jenis Bani Makhad jantan, 20 ekor unta jenis bintu Labun, 20 ekor jenis Jadza'ah, dan 20 ekor unta jenis Hiqqah. Nanti siri akan datang saya jelaskan ni. Kenapa berbeza-beza tu, apa benda ni? Katakan. Dibagi 5 bahagian dengan keadaan unta yang berbeza-beza. Jadi jangan main-main membunuh ni. Cari nilai unta itu yang berbeza-beza, jantannya macam mana, umur berapa tahun, ada tak unta betina. Dan ada lagi pandangan mazhab-mazhab yang lain, termasuklah mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i, termasuk Hanafi pun ada pegangan yang tertentu, yang mana akhirnya hampir sama saja. Dari segi unta ini perlu dibahagikan kepada 5 kategori tadi. Jadi rupanya bukan unta saja. Kita nampak je unta, tak kira kocik besar kawan tu 100 ekor. Ada kocik, ada besar ke apa ke, dia kata 100 ekor. Tak, ada 5 kategori. Nanti kita akan sambung. Panjang sikit perbahasan dia. Jadi saya tangguhkan dulu tuan-tuan, masuk isyak. Segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan marilah kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja.